3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pada hari ini saya ingin mentafsirkan surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar redha meredai di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu. Apa yang kita dapat lihat dalam ayat ini, Allah melarang kita memakan harta dengan cara yang batil, dan juga Allah mengajar kita bagaimana untuk kita mencari harta dengan cara yang halal. Pertama sekali, kita perlu faham apa maksud dengan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Maksud makan di sini ialah kita mengambil ataupun mencari. Manakala maksud dengan cara yang batil pula ialah kita mencari harta orang lain dengan cara yang salah, iaitu mencuri, merompak, merampas mahupun menipu adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Dalil Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang bermaksud Allah menghalalkan al-bai'u, iaitu jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Riba ini adalah salah satu contoh yang kita memang tidak patut lakukan, perkara yang batil untuk kita melakukan perkara tersebut untuk mencari harta. Manakala Allah menghalalkan kita untuk mencari harta dengan cara jual beli. Al-bai'u ini termasuk dalam at-tijarah, an takuna tijarah. Allah mengatakan dalam dalilnya surah An-Nisa tersebut, an takuna tijarah, yang kita boleh melakukan tijarah. Tijarah ini merangkumi dalam semua aktiviti, jual beli, sewa menyewa ataupun upah dan sebagainya. Selain itu juga Allah memberitahu kita, janganlah kita memakan harta kita sendiri dengan cara yang batil. Apa maksud kita memakan harta kita sendiri dengan cara yang batil? Dengan cara yang batil ini bermaksud kita melakukan kita punya harta itu menuju ke arah kemungkaran. Contohnya seperti kita membeli arak ataupun bermain judi dengan harta tersebut. Maka itu juga termasuk dalam kita menggunakan harta kita dengan cara yang batil. Selain itu, ada juga hadis Nabi yang mengatakan, an Abi Bardah radhiyallahu anhu qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal kisbu atibu aw afdal, qala amal ar-rijal biyadihi wa kullul bai'u mabrur. Maksudnya, ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pekerjaan yang baik dan juga afdal, maka baginda mengatakan bahawa pekerja yang baik itu ialah lelaki yang mengerjakan dengan tangannya, dan juga setiap jual beli yang baik. Apabila kita di sini kita dapat perhatikan bahawa Nabi Muhammad juga menghalalkan kita untuk melakukan al-bai'u, maka tidak ada lagi keraguan terhadap dalil-dalil tersebut. Maka kita boleh melakukan al-bai'u, iaitu jual beli. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala seterusnya, wala taqtulu anfusakum. Potongan ayat ini dia boleh berdiri sendiri ataupun dia ada hubung kait di antara dengan ayat pertama tentang perdagangan itu. Apabila kita lihat daripada perspektif yang ianya boleh hubung kait dengan ayat pertama, contoh, apabila kita melakukan sesuatu kemungkaran lalu kita tertangkap dengan perbuatan kita, kita akan merasa depression sebab kita rasa bahawa perkara tersebut
salah tapi kita still melakukan, dan kita ingin melarikan diri kita daripada seksaan di dunia, maka kita mengambil cara untuk kita membunuh diri, sedangkan kita tidak sedar bahawa di akhirat kelak akan ada lagi seksaan yang menanti kita. Apabila potongan ayat ini berdiri dengan sendirinya, maka Allah melarang kita untuk membunuh diri kita, sama ada daripada kita membunuh diri sendiri ataupun kita suruh orang lain membunuh diri kita sendiri. Seterusnya, innallaha kana bikum rahima. Maksud ayat ini ialah Allah menghalalkan sesuatu perkara atas apa yang dia telah haramkan. Allah mengharamkan kita mencari harta, tapi dengan cara yang batil. Tapi Allah mengajar kita bagaimana untuk kita mencari harta dengan cara yang halal. Beginilah Islam, betapa indahnya. Ada perkara yang kita tidak boleh lakukan, tapi Allah mengajar kita untuk melakukan perkara yang lebih baik daripada perkara tersebut, yang boleh mendapat kepada kedua-dua belah pihak mendapat manfaat daripada perkara yang kita lakukan. Sekian daripada saya. Ingatlah wahai kaum muslimin dan muslimat sekalian, setiap apa yang kita makan dan setiap apa yang masuk dalam darah daging kita, ianya akan menjadi gambaran perilaku dan juga kemenjadian manusia kepada diri kita, sama ada kita menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang buruk. Kita juga perlu sedar bahawa apabila kita dapat melarikan diri kita daripada seksaan dunia ataupun kita bersenang-lenang dengan harta orang lain di atas dunia, ingatlah bahawa di akhirat kelak kita tidak akan dapat lari daripada seksaan neraka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.